Sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, kuat suaranya. Apa Okey, okey tak? Okey, 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 okey. Okey. Alright, start. First time ni. Itulah. Saya Cik, dah kali ke 9. 8 kot. 8. 8. 8. So, apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Tara. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Dah 14 hari ni dah boleh adapt dah dengan keadaan terkepung kat rumah. Sebab sebelum ni macam sebab saya duduk seorang. So bila tak bercakap dengan orang tu dia jadi macam bosan sikit kan. Plus tak ada aktiviti lagi kita nak buat. So itu yang terjadinya borak buat PCE ni. Kita tunggu sekejap Alright, boleh. Okay, sekejap. Sekejap, tunggu dia masuk sekejap. So buat apa je kat rumah? Biasalah, macam biasa makan, tidur, aktiviti dengan anak-anak. Nanti kita share dengan nanti. Sebab saya tengok banyak juga aktiviti kan dengan yang dah update dekat Instagram kan. Saya cuba sebenarnya nak buat session ni, mungkin ada yang baru join, salah faham. Session ni dia bukannya saya menjadi pengacara sebenarnya. Okay, dia lebih kepada santai and then lebih kepada dia macam kita borak dekat kita macam borak biasa macam kita ada satu isu yang kita ketengahkan untuk kita borak. Okay. Yang penting ada pengisian lah. Yang penting ada pengisian. So we hope that antara aimnya, antara objektifnya bila kita keluar daripada tempoh PKP ni, bila kita borak dengan seseorang tu, kita akan borak tentang isu-isu yang mendatangkan faedah. Tak semestinya input yang kita sampaikan tu adalah benda yang you kena follow. Cuma benda tu mungkin boleh dijadikan satu panduan untuk you lebih berfikir. Okay, so malam ni isu dia adalah bila cikgu kena duduk kat rumah. Saya tengok Afzal banyak juga buat aktiviti-aktiviti dengan anak kan. Okay, kalau cikgu-cikgu lain, macam saya sendiri pun, tapi sekarang dah jadi cikgu bagi orang yang lebih dewasa lah. Dulu masa saya dekat Tasman dengan Tadika, kita ada experience yang kita duduk terkepung macam ni. So, you sendiri sebagai seorang cikgu, macam mana you nak, apa perasaan bila kena duduk dalam rumah? Okay, ada anak is one thing, tapi dari sudut perspektif seorang cikgu tu. Seorang guru tu lah. Sebenarnya dia sama je dengan orang lain kan. Kita pun semua duduk rumah, hari ni semua duduk rumah. Cuma yang keluar ni adalah barisan hadapan. Jadi kita ni sebagai istilah cikgu lah. Cikgu ni nak kata lebih kurang kita semua ni sebenarnya barisan hadapan juga. Cuma kita tanggungjawab kita duduk di rumah untuk orang kata apa, jarakkan ataupun Allah. Okey, boleh. Untuk kita jarakkan apa nama rantaian COVID-19 tu lah. Cumanya dari segi bila cikgu duduk rumah tu, mungkin istilah dia kata lebih kurang kita buat aktiviti tu lebih kepada homeschooling, sekolah di rumah lah. Kebanyakan cikgu yang ada hari ni kita tengok banyaknya yang share pelbagai aktiviti lah, menggunakan ada yang gunakan akses internet ataupun platform-platform yang macam media sosial, live dan sebagainya. Itu cikgu yang jadi akses tu agak terbatas. Dari segi apa yang boleh saya laksanakan adalah
Contohnya saya bagi melalui SMS lah. Contoh buat aktiviti yang bersesuaian. Tak menyatakan bahawa kena buat sekian, kena ada kertas kerja sebagai homework dan sebagainya, tak ada. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau macam ini experience Afzal sendiri, kalau itu kalau sekolah yang memang ada akses kepada pelajar-pelajar ni memang akses kepada internet. Tapi kalau pandangan sebagai seorang cikgu, kalau untuk student yang memang tak ada akses internet dan you as a cikgu tu as a cikgu mesti you akan bosan sebenarnya, sebab you akan rasa macam apa aku nak bagi dekat anak murid aku tak boleh nak berkomunikasi dengan anak murid aku dan sebagainya, sebab because terhad dia punya communication tu. Orang lain menggunakan e-learning dan sebagainya, tapi kita sebagai cikgu yang murid kita di pedalaman, kita memikirkan pasal murid kita di pedalaman, tapi kita tak ada akses untuk berhubung dengan orang. So sebagai seorang guru, apa preparation you semasa tempoh yang terkepung ni? Sebab saya, pada pandangan saya, kalau dalam tempoh 14 hari kita dah lepasi tempoh 14 hari tu mungkin kita dah boleh adapt. Tapi kalau kita sekarang ni kita dalam phase yang kedua, phase another 14 hari. So cikgu tu mungkin dah bosan. Apa yang patut dia buat sebenarnya? Apa yang patut dia buat? Untuk anak murid kan untuk cikgu? Untuk anak murid dan untuk dia sendiri. Okey. Yang sepatutnya pada pandangan you lah. Sepatutnya lah kan pada pandangan saya sebenarnya sebelum cuti hari tu, maknanya kan sebelum berlakunya PKP tu adalah sebelum cuti. Jadi sebelum cuti tu kita dah nasihatkan. Sebelum cuti tu ada satu, saya ingat lagi masa tu di influenza A, betul kan? Okey, betul. Masa tu kita dah terjebak dengan demam, semua tu dah ada orang kata simptom-simptom demam, ada yang cek klinik kesihatan buat check up dan sebagainya. Masa tu kita dah beritahu murid apa yang patut kita buat kat rumah. Jaga kebersihan, benda-benda yang simple dia sebenarnya. Sebagai contoh, basuh tangan, kalau dah main kotor tu basuh tangan lah sebagainya kan. Lebih kepada kebersihan lah. Kalau sebelum cuti tu saya banyak pesan pada murid, selalulah pesan, maknanya sebelum satu Ahad tu, sebelum cuti hari Jumaat tu saya akan pesan apa yang paling penting sekali, minum air masak. Itu saya punya pesanan lah. Sebab biasa kalau dekat kawasan orang asli tu keperluan air tu agak terhad. Jadi saya pesan pada diorang, diorang ni banyakkannya anak-anak ni dia kalau datang sekolah, masa sebelum saya pesan lah, dia akan bawa air Milo, air kopi, air yang tak sesuai untuk diminum. Itu untuk tahap, sebab diorang ni ikut pada mak bapak diorang, parent diorang. Jadi ini anak-anak orang asli kan? Yes, anak-anak orang asli. Jadi saya melalui itu saya pesan kalau boleh setiap hari tu mesti ada minum air, sebab kita punya badan perlukan air 70% kan. Jadi saya tak langsung saya nasihatkan itulah, maknanya saya kalau boleh cuti sekolah banyakkan minum air masak. Dan kalau nak main pun ada waktu main. Pagi kalau main maksudnya tak boleh main dalam rumah tak. Maksudnya sebelum PKP tu main di luar. Waktu pagi dan waktu petang. Itu nasihat saya lah, maksudnya sebelum cuti tu apa yang buat. Itu kepada murid. Kepada murid kalau untuk perspektif seorang guru yang untuk anak-anak orang asli, boleh share dengan pendengar tentang rutin harian sebagai seorang bapa di rumah. InsyaAllah kita share. Kejap lagi kita ada session tu kan. Okey, tapi itu sebagai guru bila berhadapan dengan murid. You dah pesan siap-siap untuk murid kanak-kanak tu buat di rumah. Tapi sekarang ni you dekat rumah, you seorang cikgu yang terkepung. Contohnya macam saya lah. Saya terkepung, so tak ada aktiviti apa nak buat. You ada tak cadangan daripada perspektif seorang guru, apa yang cikgu boleh buat sebenarnya, sebab dia tak boleh nak akses kepada anak murid dia. So apa yang dia boleh buat untuk proses pendidikan tu berlaku terhadap diri dia pula? Maksudnya kepada cikgu pula ke macam mana tu? Kepada cikgu. Kepada cikgu. Sebab kita fokus pada bila cikgu kena duduk dekat rumah. Yalah. Kalau cikgu dia macam cikgu dia beri dia punya, kalau dipanggil ladap. Maknanya cikgu kena selesaikan ladap tu, dah ada sijil lah. Itu yang cikgu kena buat lah. Maknanya kalau macam sekolah, dia akan buat meeting secara orang kata access Zoom tu kan, aplikasi Zoom tu dia akan buat lah. Maknanya akan beritahu satu hari tu kita akan buat meeting sebagainya mungkin lah.
Itu dari segi kita tak boleh nak keluar kan sebagai seorang guru lah. Mungkin cikgu tu mungkin kita lebih kepada aktiviti di rumah kepada anak-anak. Kita tukar kita punya cikgu tu di rumah, bukan cikgu di sekolah. Sebab kita dapat nak keluar kan, kita tak dapat nak access pada murid. So kita laksanakan kepada anak-anak lah. Okey, mungkin boleh berbalik kepada satu soalan tadi. Share kepada pendengar tentang rutin harian seorang guru sebagai seorang bapa. Okey, sebenarnya rutin ni dia lebih kepada aktiviti sendirilah. Dia kata macam mana, benda yang kita dah biasa buat. Kita tak perlu ada jadual. Setengah-setengah orang tu macam kena buat jadual dan sebagainya. Itu dia punya strategi lah kan. Kaedah. Macam saya dah biasa. Cuti sekolah aja Sabtu Ahad. Pertama, bangun biasalah sembang subuh sebagainya. Akan ada satu slot sejam untuk kita isi kita punya kerohanian untuk macam baca Al-Quran, dah buat Al-Quran, tadarus sebagainya kan. Lepas setengah jam, okey mungkin anak tu dah bangun pagi. Apa yang saya boleh buat masa pagi tu, saya akan buka. Macam rumah saya tu ada halaman belakang kan. Belakang tu maknanya boleh keluar. Bukannya keluar rumah lah, maknanya ada ruang belakang tu. Ada laman lah. Maknanya saya akan gunakan ruang tu, buka bagi anak saya keluar. Pada masa sama saya macam jirus pokok dan sebagainya, berkebun secara yang kecil-kecil kan, jirus pokok. Dan anak yang bangun tadi mungkin saya boleh ajak dia keluar. Itu rutin pagilah. Satu lepas dah siap kebun, mandi dan makan kita akan makan sama-sama lah. Tak ada kalau makan dulu ke kemudian baru makan, tak. So kita akan makan sama-sama. Sebab kita dah ada tempoh PKP tu, maknanya kita secara menggunakan masa tu sebaiknya lah. Jadi lepas makan lepas makan teruskan. Dia takut blank. Lepas makan kita akan buat aktiviti lah. Aktiviti tu bergantung pada hari tu. Kadang-kadang kita tak set pun. Kita macam kita menggunakan dia macam spontan. Kata kalau anak tu baba hari ni kita nak buat apa so macam adik yang nak si kecil tu, yang nombor 2 tu, dia lebih pada minat pencarian singa. Pada sebelum ni kan dah ditanya. Jadi benda tu dia akan buat topping kostum yang singa. Yang macam kostum singa tu. Jadi kita kena ikut kendak dia. Bukanlah kita tak ikut, mana ada masa tu kita kena ikut, kita buat sama-sama. Dan kita main sama-sama. Jadi masa tu terisilah. Aktiviti tu terpulang pada ibu bapa lah. Maknanya kalau saya ikut pada anak. Kalau tak semestinya pada anak saja, kadang-kadang kita nak buat contoh hari ni macam saya share pagi tadi adalah coronavirus tu kan. Betul, menarik sangat. Jadi saya cuba buat mula-mula dia tengok dulu video tu macam mana bentuk bakteria tu sebagainya. So dia tak boleh nak lukis, saya lukis dan saya suruh dia warna. Lepas tu dan saya suruh dia nyanyi sebagainya, dia akan ikut lah. Maknanya langsung dia akan dapat lah sikit. Nak kata banyak tu tak juga, tapi dapat lah. Okay. So macam mana pula saya kena panggil Syarul ke Afzan sebenarnya? Pulang lah mana-mana boleh. Nanti Dr. Puteri marah pula. Sama nama kan. Okay. Macam mana handle emosi diri sendiri sebagai seorang bapa? Okay, emosi emosi diri sendiri. Sebab kadang-kadang macam semalam kita discuss bila kita terkepung dalam satu masa yang lama, so kadang-kadang kita tak boleh nak handle juga kita punya emosi diri kan. So as a teacher, macam you ada pengalaman menjadi seorang guru untuk dan menjaga kanak-kanak prasekolah untuk satu tempoh yang lama. Tapi berbeza bila berada dekat rumah. So macam mana you twist the emotion tu? Okay, sebenarnya sebagai cikgu lah. Kalau di sekolah, cikgu yang betul-betul cikgu lah, kita mengajar anak murid. Watak tu berbeza sikit bila di rumah. Bila di rumah ni kita lebih kepada ayah dengan suami lah. Jadi benda tu secara tak langsung cikgu tu tetap dalam diri, cuma kita applykan watak tu dalam keadaan watak yang berbeza lah. Watak seorang ayah, watak seorang suami di rumah lah. Jadi emosi tu mungkin berbeza. Jadi emosi ni bergantung pada, kalau ikutkan lah sebenarnya, bagi saya lah, dia ada dua situasi. Yang pertama situasi diri kita, yang kedua persekitaran.
Yang pertama tadi diri sendiri lah kan, saya lah kan. Contoh kalau kita emosi ni, kalau kita bangun ke saya sendiri, kalau pernah jugalah terasa macam rasa bangun tu rasa malas sangat bangun pagi kan. Kalau kita terlewat bangun, kita akan rasa macam hari tu macam tak menjadi tau. Nak buat apa, kita nak build up balik diri tu agak susah. Tu dari segi diri dan langsung akan mempengaruhi emosi kita lah. Keseluruhan emosi pada hari tersebut. Keseluruhan emosi. Nak kata tak tapi maksudnya persekitaran tu daripada segi yang mana tu? Maksudnya persekitaran pula macam anak-anak, isteri, kenapa bosan? Bosan nanti kita cerita sikit lah. Dari segi anak, isteri ni mungkin anak dia ada dia punya emosi dia, isteri dia ada emosi dia. Jadi benda yang berbeza. Jadi kita nak kontrol tu agak satu kata apa, kita kena pandai yang kata cari jalan. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita kemudiankan. Maksudnya mana yang kita nak layan dulu lah. Okay, istilah bosan balik kita. Saya buka sikit lah Kamus Dewan. Sebenarnya mudah aja. Bosan ni lebih kepada maksud dia tidak ada sesuatu yang kita buat. Yang kita tak buat apa-apa. Dari segi maksud lah, Kamus Dewan ni saya baca ni. Okey. Jadi puncanya kenapa? Sebab maksud tadi tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Maksudnya kita tak ada aktiviti. Yes, tak ada aktiviti. Istilah bosan lah. Jadi puncanya kita tak buat apa-apa, kita tak ada aktiviti. Macam mana kita nak atasi bosan tu, dia ada dua perspektif. Pertama, negatif dengan positif. Kita ambil negatif dulu. Kebanyakannya orang bila dalam keadaan bosan, dia akan letakkan negatif tu satu tahap yang kata semua benda negatif. Semua benda tak boleh nak fikir, tak boleh nak buat apa. Macam contoh nak buat sesuatu, dia akan fikir alamak nak buat ni tak ada bahan, alamak nak buat ni tak ada. Macam kita tengok orang lain buat, contoh kita tengok kat Facebook, Instagram macam-macam. Boleh lah orang ni ada bahan ni, orang ada ni ada bahan ni, kita tak ada. Jadi kita lebih kepada kita negatif tu dulu. Kita tak letakkan pada positif. Maksudnya kita suka nak compare dengan apa yang orang lain buat. Kita compare, terlalu compare. Jadi untuk atasi tu kita bukan nak kata negatif tu tak terlalu negatif, tak. Ada setengah tapi dia boleh jadi memang secara tak langsung dia berfikir secara negatif, tapi sebenarnya positif daripada segi diri dia. Yes. Dia negatif tu ada bagusnya juga. Cuma negatif ni dia lebih pada kita membuatkan kita berfikir. Kalau yang terlalu negatif ni tak nak fikir langsung. Macam 14 hari, alamak nak buat apa ni. Kalau yang berdoa, ya Allah apa nak buat ni, cerahlah sikit kan. Itu yang jadi meroyan dekat Facebook, meroyan dekat Instagram, share video. Share video benda-benda yang kalau boleh kalau kan kita tak berfaedah tu yang terlalu banyak kita tengok kan. Betul. Dan kalau kita lihat pula dari segi sudut positifnya, ada kajian menyatakan bahawa bila individu ni stres ataupun bosan, dia akan berfikir. Jadi ada baik dia juga bosan ni sebenarnya. Dia akan jadi lebih kreatif. Tengoklah rakyat Malaysia sekarang kan. Macam-macam kreatif. Macam-macam menu keluar. Macam-macam menu keluar. Sebab bila tertekan, bila kita rasa macam alamak nak buat apa ni, so kita akan berfikir. Jadi kita fikir benda yang positif, kita gunakan kreativiti. Mungkin ada orang kata, bolehlah kau kreatif, aku tak kreatif. Lebih kurang macam tu kan. Jadi kita jangan fikir macam tu. Kita kena letakkan bahawa kreatif ni kita kena pandang satu benda tu di sudut yang lain. Contoh orang tu nak buat donat kan. Donat, dia ada gula, kita tak ada gula. So kita buatlah burger Malaysia, burger mini ke Malaysia yang sambal tu. Kita ubah burger Malaysia. Burger Malaysia. Itulah resi positif. Maknanya kita berfikir dan kita cuba create satu benda yang kita rasa seronokkan diri kita, dan setelah langsung kita seronokkan orang lain. Dan satu lagi, benda yang kita create tu adalah benda yang kita suka. Ya. Benda yang positif lah. Kalau yang negatifnya itu yang jadi maki hamun dan sebagainya tu. Dan saya tak langsung bila negatif tu dia akan kait dengan emosi. Bila emosi saya tak langsung akan jadi murung. Boleh jadi sakit mental. Itu bahaya juga. Betul. Itu topik kita esok pagi. Besok pagi psikologi psikologi and kesihatan mental. Kata orang Perak tu mangkor. Saya tak tahu.
Okey, tu satu. Lepas tu satu lagi, yang saya nampak sekarang ni, tadi saya ada view lah sikit sebab sekarang semua orang berlumba-lumba untuk buat Google and YouTube ada, jadi daripada tak kreatif boleh jadi kreatif. Ya, betul. Yes, Teknologi. betul saja. Itu kita make use the teknologi. Cuma sekarang ni kita ada satu masalah lain tentang cikgu-cikgu kita, mungkin cikgu-cikgu kita. Kita sekarang semua orang sedang dalam proses tak kisahlah dia berada di sekolah swasta ataupun government, kita ada satu platform untuk buat proses pembelajaran tu dalam konsep e-learning ataupun virtual learning kan, pembelajaran dalam talian. Okey, tapi apa pandangan Afzan tentang pembelajaran dalam talian untuk kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Macam mana konsep yang sebenarnya? Ataupun you boleh share your experience, macam mana you buat aktiviti. Adakah you bagi dalam bentuk macam you buat dalam bentuk Google quiz ke, you buat dalam bentuk assessment ke? Sebab ada kita jumpa, bukan kita jumpa, maksudnya kita nampak benda-benda tu sebab ada yang misconception ataupun misunderstanding of virtual learning for early childhood education. Kita cuba tengok dalam skop yang lebih lebih besar, early childhood education. Kalau mungkin di peringkat yang lebih tinggi kita tak ada isu sangat to make them understand. Tapi di peringkat awal kanak-kanak, dan somehow kadang-kadang kalau kita tengok, adakah platform ni satu benda yang bagus so that parents akan berkomunikasi dengan anak dia, ataupun secara tak langsung kita dah buat kanak-kanak tu menjadi seorang robot yang sedang diprogramkan dengan kaedah yang baru, ataupun dia boleh jadi pasif dan sebagainya. Apa pandangan pandangan? Okey, pandangan saya sebenarnya dia bergantung. Teknologi tu satu teknologi, satu benda yang positif juga, ada positif, ada kontrak. Tapi dia semua kalau untuk kanak-kanak yang berumur 6 ke bawah ni, dia lebih kepada parent ataupun cikgu tu sendiri. Maknanya kebergantungan tu, cikgu tu kena ada, parent pun kena ada. Maknanya dia tak boleh budak tu secara langsung direct, sendiri. Sebab dia punya pemikiran tak sama dengan pemikiran dewasa. Dia akan tengok benda tu, dia akan explain benda tu secara pemahaman dia, bukan pemahaman yang dewasa lah. Jadi kalau benda yang bagus tak ada masalah, tapi benda yang tak elok tu dia akan jadi masalah pada kita lah. Maknanya boleh kata kat sini ibu bapa dan cikgu tu memainkan satu peranan untuk menggunakan teknologi tu kepada anak-anak. Sebagai contoh, pada saya gunakan platform YouTube. Kadang-kadang ada line tu line internet, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saya gunakan YouTube tu sebagai satu pendedahan. Contoh yang berlaku influenza tu kan, saya gunakan maklumat yang simple, saya terangkan melalui YouTube. Saya nak ceritakan bab kesihatan tu, mungkin saya punya pengalaman tu kurang, jadi saya buka yang tu, saya bagi dia orang tengok dan saya jelaskan kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni. Jadi peranan guru tu ada dalam nak melaksanakan teknologi tu lah. Okey. Ataupun kita mungkin boleh tukar konsep virtual learning tu daripada kita transfer direct knowledge tu kepada student kan. Okey, macam kita nak membincangkan tentang satu konsep ataupun satu idea kepada kanak-kanak. So mungkin kita boleh transfer knowledge tu direct kepada parents so that virtual learning tu berlaku antara guru dan parents. And then parents boleh guru berhubung secara terus dengan ibu bapa, dan daripada situ the discussion yang mereka lakukan bersama tu, ibu bapa yang transfer kepada anak-anak dalam bentuk aktiviti di rumah. Anak-anak. Yes. Mungkin itu satu kaedah yang kita boleh gunakan lah. Sebab daripada kita direct kepada, tapi kebanyakannya tapi kebanyakannya kadang-kadang ibu bapa yang jenis, mungkin kita nak kata tak semula, kadang-kadang saya pun terlepas pandang juga. Kadang-kadang kita buat tak pernah tengok dulu, saya nak buat kerja kejap, abang nak buat kerja kejap, tengok kejap. Kita macam terlepas pandang benda tu tau. Tengok kejap, kita ada satu benda nak buat macam penting dan sebagainya, tengoklah kejap. Kita macam biarkan budak tu seorang diri. Contohlah kan, tengok teknologi YouTube dan sebagainya. Jadi benda tu akan, kalau benda yang bagus tak ada masalah lah, kita takut benda-benda yang tak elok. Itu je lah. Mungkin kita boleh cadangkan lah dalam session kita ni kan, dalam session borak.ece ni, kita tukar sikit style virtual learning tu. Mungkin sebelum ni
tak semua ibu bapa mahir IT dan nak beri kerjasama. Betul. Tak semua Betul. ibu bapa mahir dan beri kerjasama. Macam tadi pun awal-awal kita memang discuss tak semua ada akses kepada internet. Sebab tu cikgu dah prepare daripada awal apa plan dia untuk satu tempoh yang dia lama boleh buat ni, yang agak lama ni. Cuma sekarang ni apa yang kita tengah bincangkan adalah konsep untuk kita menggunakan virtual learning bersama-sama dengan ibu bapa supaya ada parents involvement dekat situ. So kita buat, kita cadangkan melalui platform ni, Borak dengan ECE, mungkin ibu bapa boleh terlibat langsung dengan discussion dengan guru dan cikgu. Bila you dekat rumah, you boleh gunakan masa yang ada ni untuk you discuss dengan parents tentang proses perkembangan yang sepatutnya anak tersebut lalui. Ataupun kalau you buat dalam bentuk group, you boleh transfer the knowledge tentang proses perkembangan yang sepatutnya berlaku. So whatever activities yang parents akan buat later dengan anak-anak dia tu adalah something yang diorang akan reflect balik. So secara tidak langsung, by the end of this PKP, kita telah memahamkan parents tentang proses dan konsep yang sepatutnya. Kita bukan saja memberi direct info kepada kanak-kanak, tetapi kita juga secara tak langsung melatih ibu bapa untuk terlibat secara langsung. Ibu bapa untuk bersama-sama. So konsep virtual learning tu mungkin kita boleh perkemaskan lagi. Ini satu cadangan, tak kisah siapa yang rasa baik boleh ambil. Siapa yang rasa tak ni, cikgu-cikgu mungkin boleh jadikan ini satu idea. Satu idea barulah. Maknanya ada peranan ibu bapa di situ. Ada peranan ibu bapa kat situ. Tak terlalu membiarkan anak-anak. Dan contohlah kita boleh kita bagi contoh tengok cerita di YouTube dan sebagainya. Kita tak boleh biar anak kita tanya kenapa berlaku macam ni. Macam saya terbalik tau. Anak saya tanya saya pula, "Bapa, kenapa dia buat macam tu?" Kita tengah fokus kan. "Bapa, kenapa macam tu?" Kita pun blank. Tengoklah, kita nak cakap dengan dia, tengoklah dulu. Tapi kita cuba provoke balik. Kira rasa kenapa? So dia akan fikir balik. Kita maknanya ada komunikasi dua hala lah kat situ. Kita tak biarkan soalan dia tu tergantung lah. Tergantung, yes. Walaupun cerita tu tak cerita yang kita tengok tu tak sampai lagi dia punya part tu. Jadi nak kita kena cuba bagi forward balik ke dia. Kita tanya balik. Okay. So Abjan, bila cuti sekolah ni, selain daripada aktiviti dengan anak, apa lagi yang you buat sebenarnya? Biasanya kalau Sean tengok kan selalu lari kan, selalu jogging. Tapi bila dalam tempoh PKP ni tak boleh nak lari kan, tak dapat nak keluar. So nak memang setiap petang tu pukul 5.30 sampai pukul 6.30 sama-sama dengan anak. Kadang-kadang anak-anak yang ajak, "Bapa, jom nak berzumba, Bapa, jom nak berzumba." Kadang-kadang kita, alamak macam ni. Kadang-kadang petang-petang tu workout sendiri lah kan, exercise ni, keluarkan peluh. Ini saya tak langsung, bila kita keluar peluh, kita dapat orang kata datangkan satu energi yang positif lah dalam diri kita sebenarnya. Seperti mana yang Puan Zai sebelum ni kata yang kualiti. Kita kena ada kualiti diri dulu sebelum kita pergi kepada orang lain kan. So sebelum kita transfer kepada orang lain. So as a cikgu pun bila dekat rumah kita kena tingkatkan kualiti diri kita dulu sebelum kita transfer benda tu kepada ibu bapa dan juga kepada anak-anak. Saya kat sini saya nak kongsi sikit, ada mungkin dalam 5 kot. Okey, boleh. Tulis kau. Sebenarnya ada 5 perkara ni kena lebih kurang macam kita kena isi, kita kena penuhi. Kita pun dalam takungan tu 5 takungan tu kita kena isi. Yang pertama adalah rohani. Rohani ni dari segi kita punya jiwa kita lah, kita sembahyang, mengaji, tadarus Quran. Kita cuba dapatkan terjemahan tu kan, kita baca terjemahan tu walaupun kita tak faham dari segi ada punya deep punya terjemahan tu, mungkin kita boleh cari dekat bahagian YouTube dan sebagainya, kita tanya tok guru dan sebagainya kan. Itu dari segi rohani. Rohani kita kena isi. Mana pagi-pagi tenang kan, tak ada orang nak kacau. So elok dengan zikir sebagainya kan. Mungkin ini pesanan untuk diri saya jugalah. Kadang-kadang terlepas juga sebenarnya. Betul. Okey. Lepas tu dari segi intelek, kita kena cari ilmu sikit.
Maknanya kita punya ilmu tu kita kena sentiasa upgrade. Kita tak boleh letakkan alah biarlah dia pandai tak apa. So kita upgrade tu kanlah kita kata kita kena baca setiap hari tu tidak. Maknanya Betul. ada satu hari tu dalam satu page artikel ke buku kan. Itu dari segi ilmu lah. Dan yang ketiga adalah fizikal. Fizikal ni lebih kepada pemakanan kita dan kesihatan kita. Yang ini kita kena isi. Yang ni adalah asas. Lepas rohani, intelek, fizikal. Bila kita dah makan tu penting tau sebenarnya Sean. Betul. Sebab bila kita salah makan, kita terlalu orang kata makan ni dalam keadaan yang berlebihan, dia akan efek badan kita tau. Saya sebelum lari saya kongsi sikit lah, mungkin ada yang nak dengar kot. Kenapa saya terjebak dengan larian kan. Sebenarnya bukanlah kes lah, saya ni kuat makan sebenarnya. Isu orang kata makan tu tiba-tiba terasa. Jangan itu. Ini okey, pengalaman sendirilah. Mungkin kalau nak ikut tak ada masalah. Bila kuat makan tu tak ikut waktu tau. Kita makan pagi makan, tengah hari makan, malam petang makan, malam pun makan. So perut ni dia tak dapat nak proses secara orang kata apa semula jadi tak. Kita terlalu kita dah makan pagi nasi lemak, tengah hari nasi, petang mungkin pisang goreng sebagainya, malam nasi. So benda tu kadang-kadang mungkin orang kesihatan dia lebih pakar kot. Saya cuma cakap apa yang saya tahulah. Bila saya makan berlebihan dalam proses masa dalam 2-3 tahun lepas lah, saya tiba-tiba rasa macam lesu, letih dan rasa macam bangun pagi tu rasa macam tak ada mood nak bekerja tau. Lepas tu saya cuba check, kata orang cubalah check apa gula, kolesterol tinggi, dan sebagainya. kolesterol. Dan mengejutkan adalah kolesterol saya sangat tinggi. Bila jumpa doktor kata masa tu ni tak? Masa tu obes tak? Obes. Masa tu saya dah kata obes tak, dari segi ukuran tu obes sikit lah dalam ke 89 ke 90 macam tu. Okey. Masa tu besar juga lah badan. Perut agak ke depan kan. Okey, lepas dapat detect daripada tu doktor kata awak ni aktif tapi awak punya kolesterol awak terlalu tinggi. So dia bagi apa yang boleh advice. So nak tak nak saya dalam kesihatan diri kan, kita punya kualiti diri tu sebelum kita bagi transfer orang. So kita kena buat satu benda yang mengubah diri kita lah. Maknanya exercise. Jadi cara nak exercise, kadang-kadang kita nak exercise kat rumah tu rasa macam yelah benda yang sama kan, buat sama macam benda yang terlalu ulang. So jadi bila saya tengok lari ni, kita satu lari dengan jarak yang sesuai dengan kita punya keupayaan kan, jarak apa, tempat yang kita rasa macam tak membosankan, tenang dan sebagainya kan. Jadi saya pun minat berlari. So lari alhamdulillah lah, dalam keadaan 3 tahun tu adalah sikit dia punya kata apa peningkatan. Maknanya kolesterol tu turun dari segi tapi kolesterol ni sebenarnya nak kata orang yang badan berisi apa kolesterol tinggi tak juga. Sebenarnya orang yang kurus pun kurus pun ada masalah kolesterol kan. Tapi dia sebab makan je sebenarnya. Macam mana kita kontrol kita punya pemakanan. Jauh kita pergi ni. Kita balik pada yang takungan fizikal tu, makan kan. Bila kita makan dengan cara yang betul tu, jadi secara tak langsung dia akan memberi kesan pada kita punya fizikal, tubuh badan kita. Jadi kita akan rasa nak exercise dan sebagainya, keluarkan peluh. Yang ini kita kena isi takungan tu. Maknanya seimbang lah. Dan yang bila dah makan, dah cukup, kita akan rasa senang. Bukannya terasa terlalu senang, maknanya kita rasa macam sederhana tu, kita rasa okey alhamdulillah, dah tenaga dan sebagainya. So saya tak langsung akan kaitkan dengan emosi lah kan. Bila emosi bagus dan kita pun penuh takungan emosi tu, dan kita akan kata kaitkan dengan sosial pula. Bila emosi kita bagus, positif, kita akan bergaul dengan, kita akan bercakap dengan orang. Yalah, kita naklah respon kepada ada interaction dan sebagainya kan. Betul? Cuba kalau kita start pagi tu, macam kita start dengan rohani tu, kita terlupa macam bangun lambat dan sebagainya kan. Disebabkan kita punya fizikal, kita makan lewat, kita rasa macam terlalu kenyang, malam tidur bangun pun lambat kan sebagainya kan. Bila bangun lambat, dia akan efek kita punya emosi pagi-pagi tu. So kita mulalah tak kena, ni tak kena, tu tak kena. Ni kita akan mula orang kata apa? Mencari salah. Nak dibising dan sebagainya. Jadi bila takungan tu tak dipenuhi, secara tak langsung kelima-lima takungan ni jadi macam masalah. Jadi benda saya selalu tekankan 5 perkara ni macam start rohani, intelek, fizikal, emosi, sosial. Jadi bila ada 5 takungan tu secara seimbang tu, mungkin secara tak langsung
dapat memberi satu orang kata kesan yang positif lah kalau kita berada di rumah dalam tempoh PKP ni kan. Okay, rohani, intelek, fizikal, emosi dan sosial. Yes, betul. Dan satu lagi So, kita ingat each of our teachers memang kena ada benda-benda ni sebelum semasa dia orang berada kat rumah ni. Dan saya ingat masa saya pergi parenting saya ingat Dr. Farol dia ada cerita pasal emosi. Bila emosi cuaca, dia lebih kurang cuaca lah. Kalau cuaca di rumah tu tak baik, sebenarnya dia ada istilah, saya tak ingat, tapi dia lebih kurang macam segalanya berpunca daripada seorang ayah ataupun suami. Bila suami tu dia tak dapat nak membetulkan ataupun kualiti diri dia tu tak dapat membetulkan emosi dia tu, maknanya negatif. Tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol, dia akan pengaruh pada persekitaran yang ada dekat dalam rumah tu lah. Dia akan pengaruh pada isteri dulu. Bila cuaca isteri tak baik, contohlah kan, kata suami ni akan pressure, bagi tekanan pada isteri ni, masak, contohlah masak tak sedap lah, masin lah apa. Emosi isteri tu akan rasa macam, lah kenapa ni. Lepas tu cara tak langsung, anak ni dia melihat tau. Bila anak melihat ayah ni dia macam dia marah kat mak secara direct kan, dia kata mata tengok. Anak dia akan pengaruhi emosi anak tu. Ayah tak sayang ibu. Jadi secara tak langsung dia akan letak anak tu akan mempengaruhi jugalah. Maknanya anak jadi tak sayang pada ibu. Maknanya segalanya bermula daripada seorang ayah tu. Jadi ayah ni dia kalau dia tengok dalam keadaan apa? Saya ingat trilogi cinta. Dia tiga kita ada tiga segi. Trilogi cinta. Trilogi cinta istilahnya lah. Maknanya ayah ni dia kena ada hubungan dengan siapa tahu? Dengan Allah, dengan pencipta. Kalau dia hubungan yang Dr. Farol cerita, kalau hubungan ayah tu tak baik dengan Allah, dengan kata Tuhan pencipta, dia macam tak semayang atau tak khusyuk, dia tak muhasabah diri dia. So cara tak langsung akan berkait dengan isteri. Dan isteri tu akan bawa pada anak. Dan anak akan pusing balik lah, maknanya dalam kitaran tu. Dia circle tu lah. Circle. Jadi peranan kalau nak diceritakan di sini, peranan seorang ayah tu penting dalam rumah. Dia akan mempengaruhi emosi persekitaran di rumah. Dan saya ingat sama lah juga dengan peranan seorang guru kan, bila dia berada dekat dalam kelas dia. Dia adalah di sekolah dia adalah peranan dia, emosi dia tu bila problem keseluruhan kanak-kanak tu akan menjadi masalah. Keseluruhan sesi tersebut akan menjadi masalah. Dan saya ingat ada Dr. Farol tu dia cerita pasal 4R. Rule plus regulation minus relation equal ataupun sama dengan rebellion ataupun pemberontakan. Maknanya relationship tu tak ada. Dia ada peraturan, dia ada peranan, tapi dia tak ada hubungan. Dia akan memberi kesan pemberontakan lah. Maknanya kalau dalam istilah keluarga tu, kita ada peranan, kita ada peraturan, tapi kita tak ada hubungan komunikasi dua hala antara si suami dan anak, yang keluarga tak berlaku. Jadi secara tak langsung dia akan menjadikan satu kesan pada anak tu untuk lebih kepada pemberontakan. Efek dia kepada anak. Efek kepada Rizal. Anak dan isteri juga pada persekitaran emosi tu. Dan satu lagi 4R yang patut kita amalkan adalah rule plus regulation plus relationship. Maknanya ada hubungan. Dia akan equal kepada respect, hormat. Maknanya peranan ada, hubungan peraturan ada, hubungan ada, dia akan maknanya hasil tu pada hormat. Ini yang balance lah. Anak. Yang balance. 4R. Yang saya ingat lah. Saya kongsi. Itu dari segi emosi. Menarik. Banyak. Dia ada 5 tadi, rohani, intelek, fizikal, emosi and social. Ini pun relate kepada yang trilogi cinta tadi. Kan? Yang rule, regulation, relation and bawa kepada mutual respect lah. Kan? Which is benda ni kita boleh apply kan, bukan saja dalam konteks keluarga, tapi juga dalam konteks kita mendidik kanak-kanak dekat sekolah. Dekat sekolah. Betul. So Afzan ada lagi tak nak share, mungkin nak demo ke apa-apa ke? Demo.
Demo tu tak ada kot. Dari segi kalau macam biasa kita ajar budak-budak kan. Itu adalah macam nyanyi je saya. Itu adalah. Okey. Kalau dari segi aktiviti lah kita contoh cara nak atasi bosan di rumah tu. Okey, macam saya kongsikan tadi kualiti diri perlu diutamakan. Kita nak atasi bosan ni kan. Kita kena kata macam Puan Zai kita yang lepas kualiti diri kena ada. Okey. Yang kedua komunikasi dua hala. Maknanya kita itu paling penting lah. Yes, tak boleh kita walaupun kita kalau tidak seorang tu kita mungkin cakap dengan keluarga melalui telefon sebagainya kan. Sebab saya tak langsung bila kita bercakap ni kita dapat luahkan perasaan tau. Betul. Kadang-kadang bila kita pendam kita rasa macam dalam kita punya peranan kita macam tak lepas nak cakap. Mana buat salah gini, kita buat salah. Kadang kita buat salah, kita tak nampak tau. Macam jadi kita kena ada komunikasi dua hala dalam keluarga tu secara tak langsung mungkin membantu kita lah untuk atasi dari segi benda yang kita buat sepanjang tempoh PKP ni lah. Lebih-lebih lagi kita tak boleh nak keluar kan. Jadi nak tak nak kita kena cakap juga. Kita kena kongsi, kena share masalah apa. Duduk sama-sama bincang. Okey, hari ni apa kesalahan kita? Macam ada tukang usrah keluarga. Duduk, okey, apa kesalahan. Kita kena terima lah. Maknanya terima teguran secara terbuka. Jangan kita bolehlah gini kita tak boleh terima. Tak boleh. Secara orang kata maknanya kita kena open. Hati kita kena terbuka untuk menerima teguran. Okey, dan satu lagi kita kena buat aktiviti pelbagai lah. Macam-macam aktiviti sebenarnya boleh buat. Dia bergantung pada kreativiti. Kalau orang tu kreatif, macam-macam boleh buat. Kalau tak kreatif, kita mungkin boleh ikut benda yang baik lah. Jangan kita ikut benda yang tak baik kan. Itu dari segi kita punya aktiviti lah. Kalau macam aktiviti dengan anak-anak, kita boleh buat. Kita boleh guna benda-benda yang simple je. Tak perlu kita nak kena beli barang dan sebagainya. Contoh kalau kat rumah, kita ambil benda, contoh kita nak masak kan. Hari ni kita ajak anak-anak masak. Contoh biasanya orang duk viral lah kopi dalgona. Dalgona lah, roti canai lah, donat dan sebagainya kan. Tapi kita boleh ambil benda tu secara yang baik kita laksanakan bersama keluarga. Contohnya kita buat sama-sama. Itu aktiviti yang boleh kita boleh buat lah. Itu kalau yang mungkin yang tinggal dengan family. Keluarga. Tapi kalau bagi cikgu-cikgu yang tinggal seorang ni, apa yang dia boleh buat? Selain daripada dia boleh call by video dan sebagainya, apa lagi yang dia boleh buat untuk mengisi masa bosan dia tu? Ini sebab saya percaya ada juga cikgu-cikgu yang stranded dekat taska-taska dekat tadika-tadika yang tak dapat balik kan, yang memang kena duduk dekat hostel dan sebagainya kan. So these kind of teachers, apa yang patut diorang buat? Apa yang boleh diorang buat? Mungkin kita boleh bagi cadangan lah. Yang boleh saya share lah pengalaman saya lah. Sebab saya pernah bukan PKP lah, tapi saya pernah berada di pulau selama sebulan, dan dalam tempoh sebulan tu kita berada di pulau tu je, tak boleh keluar. Maknanya nak keluar dalam masa tu first posting di Sabah. Kalau boleh search kot di Pulau Jambungan nama tempat tu. Saya masih rindu, tak dapat nak pergi lagi. Masa tak ada orang kata kewangan aku. Dulu posting first dekat Sabah. Ya, di Sabah. Masa tu anak murid 5 orang je. 5 orang. So masa tu kat situ kita ada kawan, hanya ada kawan je. Kalau kadang-kadang kawan tu balik. So tinggal seorang-seorang. Pernah tu saya pernah terjadi dalam 2 hari kot. 2 hari je, tak lama macam tempoh PKP ni kan. Rasa dah macam mati kutu lah, tak ada nak buat apa. Saya jadi macam gubus. Ada akses internet? Tak ada. Internet tak ada, line telefon pun tak ada, Syah. Saya pernah share, mungkin Syah boleh tengok kot. Sebab saya letak, telefon saya gantung kat pokok. Kadang-kadang letak kat tiang. Kadang-kadang bila mesej masuk je, daripada rumah ke sekolah tu dah 5 langkah. Saya letak handset saya kat tiang sekolah. Berlari nak tengok mesej. Kadang-kadang kita guna handset yang lama tau. Handset yang masa tu 330 sen. Yes, itu yang ada line. Yang kalau kita bawa handset yang mahal pun tak ada line, tak guna. Kadang-kadang mesej sampai full inbox, tak boleh masuk mesej. Sebagainya kena buang delete mesej sebagainya. Ada call pun tak dapat. Bayangkan pakcik saya meninggal, hari esok tu saya tahu dia dah ke bumi, dia selamat sebagainya. Itu tempoh PKP saya di sana lah. Kita boleh katakan bosan juga lah. Tapi apa yang boleh saya buat masa tu, guna apa yang ada. Contoh, masak lah. Masak, makan. Kita buat rutin macam biasa. Tu kalau ada kerja yang tak selesai tu kita selesaikan.
Mungkin kalau kita rasa macam bosan lah, malah nak buat kerja kan, kita baring sebagainya, tengok movie sebagainya. Macam saya terpaksa download cerita-cerita kan, bawa balik ke pulau dan pasang balik tengok. TV kadang-kadang TV tak berapa pun pasal siaran pun tak berapa banyak. Yes. Dan lebih kepada aktiviti. Kalau kat sana tu lebih kita pergi kepada surau. Kalau masa saya tempoh di Sabah tu lah, seorang diri, kadang-kadang tak ada orang kat surau kan, duduk orang termenung lah yang boleh buat. Nak mancing pun saya tak minat mancing. Kawan-kawan ajak juga, jom kita mancing. Saya tak minat mancing kan. Duduk di pulau tu termenung, kita mengenangkan orang yang jauh di sana. Itu yang saya boleh share lah. Okay, itu tak ada akses langsung kan? Yes, tak ada akses. Dengan air pula tak ada, macam bayangkan. Nak mandi, kadang-kadang terpaksa bawa botol air mineral kotak tu daripada bandar kan, masuk ke kampung. Masa ni yang 5 orang pelajar tu kanak-kanak prasekolah? Prasekolah. Saya punya first kata anak didik lah, first posting kan. Dia baru dibuka kat situ. Maksudnya aktiviti nak buat memang kita kata mati kutu jugalah. Nak tak nak dengan budak-budak tu. Budak-budak tu ada aktiviti, cuma masanya duduk di kampung tu, bukan di kampung, di rumah tu seorang-seorang menunggu kawan tu balik. Bila kawan dah sampai, kadang-kadang kawan tu dah balik, dia bawa barang-barang makanan, kita order makanan, seronok sikit lah. Itu yang menyeronokkan kita sebenarnya. Kadang-kadang petang kan keluarkan call. Yang paling seronok tu dapat call keluarga lah, dapat hubungi orang mak ayah kan. Itu yang paling best. Pernah waktu saya ingat lagi masa di Sabah tu, line tak ada, saya dah sampai 2 hari kot terjejas line, baru dapat beritahu saya dah sampai. Bayangkan punyalah keluarga ni risau di Semenanjung. Telefon yang saya bagi call kecemasan, telefon tak dapat. Sampai esok saya call, baru dapat call ada. Dia macam jadi emosi tu macam kita rasa macam situlah terganggu. Tapi bila dapat call tu, satu benda yang mana riliskan kita punya. Yes, release. Kita dapat riliskan. Saya jerit kuat-kuat tau dekat kampung tu. Woi, padahal tak ada apa pun, tak ada benda kan. Patang jerit kuat. Kita lepaskan kita punya kita punya stress tu. Kita punya bukan stress sangat sebenarnya, dia panggil apa? Dah tepu. Dia macam tepu lah. Kita macam nak buat nak luahkan, kita nak luahkan dia. Kita tak boleh pendam benda tu sebenarnya. Kalau benda kita pendam duduk dalam bilik seorang-seorang, dia akan boleh menjadikan kita murung sebenarnya. Kita akan ilusinasi. Kita akan ada bayangan, kita imagine benda-benda yang tak sepatutnya. Nak imagine boleh, tak ada masalah. Kita boleh berangan, okey balik ni seronok makan, kita boleh kuat kita lah. Itu tak ada masalah, boleh. Tapi jangan sampai kita rasa macam terlalu tertekan lah. Seeloknya lah yang boleh saya bagi adalah pertama buat video call lah ibu bapa kat kampung, cikgu-cikgu yang ni kan, call lah parent, call kawan-kawan yang boleh kita share, kita boleh kongsi pandangan sebagainya kan. Itulah. Aktiviti mungkin kalau seorang-seorang buat buka exercise dalam bilik tu ke. Kalau yang ada sekarang baguslah, untunglah ada internet. Besok internet percuma kan, yang PM umumkan. Betul. Jadi yang itu pun jadi satu benda yang tak ada masalah. Mungkin boleh akses internet, boleh kita boleh tambahkan lagi kita punya skill lah sebenarnya sebelum kita berjumpa balik dengan kanak-kanak dekat sekolah. Betul. So cikgu-cikgu kena make use tempoh-tempoh PKP ni untuk menambah baik. Sebenarnya dia lebih kurang kita lebih kepada bersedia tau Syah. Sebenarnya dia meletakkan kita dalam keadaan musibah supaya kita bersedia. Pernah tak bayangkan macam saya pernah lalui lah, tempoh tak ada internet. Cuba bayangkan hari ni tak ada, cuba ada gangguan akses internet tu tak ada di seluruh contoh Malaysia lah, down sebagainya. Apa yang berlaku? Sedangkan bayangkan kan pernah saya tengok dekat yang baru-baru sebelum ni lah, bila tak ada je internet sebagainya, keluar maki hamun betul macam dia tak boleh terima tau benda tu, sebab kita tak pernah lalui situasi tu. Jadi tempoh PKP ni mungkin kita meletakkan kita dalam keadaan yang kita kena terima, kita kena move on. Maknanya kita kena bersedia apa jua yang akan berlaku. Kita tak tahu, kadang-kadang mungkin orang kata akhir zaman sebagainya. Kita kena muhasabah diri. So kita letakkan benda tu, jadikan benda ni platform untuk kita bersedia.
apa akan jadi, contohnya huru-hara dan sebagainya. Itu je lah. Dan platform juga untuk kita plan benda yang sepatutnya kalau kita tak dapat benda yang seperti yang kita nak. Contohnya macam tadi kita breakdown daripada segi akses kepada internet dan sebagainya, kita dah ada plan apa yang kita boleh buat. So kita tak adalah mati kutu. Kan? Kita tak adalah macam blur, tepu dan sebagainya dalam masa 14 hari kan. So itu antara yang kita boleh buat lah. Kita kena sentiasa bersedia dan juga kita kena ada action plan yang kita boleh ambil untuk memperkemaskan diri kita lah. Betul. Okey. Dan saya teringat lah ini apa Dr. Muhammad Nur Hafiz Suaid Saudi dalam buku apa cara Nabi didik anak tu, dia menyatakan ada tiga masa yang sesuai untuk kita bagi apa kata nasihat ataupun arahan pada anak. Antaranya waktu makan, dalam perjalanan nak ke mana, macam perjalanan jauh lah kan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sakit. Jadi kita gunakan platform makan bersama tu. Contoh yang berkeluarga lah kan. Kita dah bagi masa sepenuhnya. Kita gunakan masa tu untuk duduk makan bersama, dan pada masa yang sama kita bercakap dengan anak, bercakap dengan isteri. Bukanlah kata makan tu tak boleh cakap kan. Makan tu cakap, dan pada masa sama kita bagi nasihat. Nabi pun ajar kita masa yang sesuai untuk bagi nasihat adalah waktu makan, waktu dalam perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh ni budak anak sekarang mungkin kata apa, tempoh PKP ni kita tak dapat keluar kan. Mungkin akan datang ke kita dapat keluar, ajak anak, okey hari ni kita nak pergi ke mana, contoh anak nak pergi ke mandi sungai dan sebagainya, okey jom pergilah sebagainya. Masa perjalanan tu kita akan bagi mana dia lebih terbuka, ini bapa nak bawa kita jalan, so kita bagi nasihat dia apa kesalahan dia gini apa kena buat, so dia akan terima. Masa sakit pun sama juga. Sakit ni adalah masa orang yang kalau orang dewasa hati dia lebih kurang macam lembut sikit lah. Macam orang tengah sakit yang kita bagi nasihat kan, mungkin dia akan dengar. Macam anak-anak juga, mungkin pada masa sakit kita boleh bagi baru dia tahu kan. Sakit macam mana, perasaan macam mana, so kita bagi nasihat sikit. Itu 3 perkara lah yang mesti kongsikan. Lebih kurang PKP lah, duduk kat rumah kan, sakit tak boleh nak keluar. Masa kita makan tu kita gunakan yang sesuai untuk bagi nasihat pada anak. Itu yang sesuai lah. Dan satu lagi masa PKP ni jugalah untuk kita memperbaiki kita punya komunikasi. Tadi kita cakap pasal komunikasi yang sentiasa breakdown kan. Mungkin masa sebelum ni kita tak ada banyak masa untuk berkomunikasi dengan betul. So masa PKP ni kita menggunakan masa untuk perbetulkan balik kita punya komunikasi dengan beberapa pihak lah. Mungkin daripada pihak ibu bapa, pihak kanak-kanak tu sendiri dan pihak diri kita. So itu yang kita boleh buat sepanjang tempoh PKP. Okey, kita ada lagi 3 minit. 3 minit cepatlah masa. Macam lama je sejam. Kan? Rasa macam lama kan dah nak habis. Tapi banyak tau topik hari ni, macam banyak benda sebenarnya yang cikgu boleh buat. Bukan saja cikgu tapi sesiapa saja yang terkepung dekat rumah. Cuma fokus kita adalah sebab Afzan seorang cikgu. So topik tu jadi bila cikgu duduk di rumah lah kan. So bila cikgu duduk di rumah ni, kalau cikgu-cikgu yang bujang tu dia boleh tambah baik knowledge dia dan sebagainya, perbetulkan komunikasi. Gunakan internet yang percuma tu sebaiknya lah. Time for you to explore, and then time for you bila you balik ke sekolah nanti, you akan menjadi seorang yang mungkin lebih bersedia, lebih baik. Sebab point yang saya rasa sangat bagus untuk kita fikirkan adalah semua point tu sebenarnya, cuma yang 5 tadi tu dia sangat reflect. 5 tadi macam daripada segi rohani, mungkin sebelum ni kita ada banyak masa untuk self reflection, bermuhasabah tu tak ada banyak kan. Kita mengajar je, mendidik je, kita rasa kita betul kan. So this is the time yang kita nak memperbetulkan balik, to reflect balik. And then yang kedua, bila kita dah ada sesi reflection tu, and then barulah kita akan tambah baik daripada segi knowledge kita, macam mana kita value kita punya ilmu. Sebab saya rasa benda yang paling penting adalah kita meletakkan nilai kepada ilmu yang kita ada. Sebab bila you value your knowledge, and then baru yang you akan aplikasikan benda yang sepatutnya.
Sebab kalau you tak value, you just ambil je knowledge tersebut tanpa melihat kepada nilai knowledge tersebut, you akan memberi benda tu dengan keadaan yang tak full application. Maksudnya aplikasinya tak menyeluruh. Tapi kalau you menghayati dan you memberi nilai kepada ilmu, you akan menjadi seorang yang bila you aplikasi benda tu sampai kepada you punya tujuan dia, objektif dia. And then yang ketiga memang betul lah. Dan apa? Tamu untuk tiga, yang ketiga tu. Okay, yang ketiga physical. Physical ni memang benda yang kita selalu lack lah. Macam kita selalu fikir fizikal tu just you buat movement dan sebagainya, kan? Exercise dan sebagainya, tapi sebenarnya physical is beyond that sebenarnya. As a teacher, you kena memang betul strongly physical, bukannya sebab physical ni akan direct you kepada you punya emotion, kan? Sebab macam tadi Afzal cakap kan, bila you rasa lemau because of physical you tak fit, so emosi you akan terganggu sebab you rasa malas nak bergerak, sebab tu you duduk je kat kursi, you akan banyak bagi direction, you akan banyak bagi instruction daripada you buat bersama-sama dengan kanak-kanak. So physical kena fit to ensure that your emosi tu stabil, supaya you ada interaction. Lagi-lagi dengan anak. Sebab kadang-kadang kita Api ambil tu Sat, ambil ni Sat, kan? Sebab emosi kita tak stabil. Dan kadang-kadang kita rasa macam bila dekat rumah pula ataupun dengan kita sebagai orang dewasa, kita selalu rasa macam kanak-kanak ni kena buat apa yang kita suruh. Sebab kita rasa kita orang dewasa. So apa saja yang kita instruct them to do it, kita rasa dia kena patuh. Macam pergi ambil makanan, pergi ambil air pun kita rasa macam itu dia pun, kita malah nak bangun. So your physical kena fit to ensure that your emosi stabil, to make sure that you interact well dengan anak you. This is the 5 points yang saya rasa memang sangat penting during PKP untuk semua cikgu-cikgu yang duduk kat rumah tu untuk reflect orang-orang siapa-siapa saja. Saya sendiri pun sebenarnya untuk reflect diri saya balik, sebab saya pun duduk seorang. Tapi Syam okey lah, berarti boleh cakap dengan melalui Borak SE, sebenarnya saya langsung kita dapat. Tak, Borak SE ini dia macam idea yang tiba-tiba. Benda yang saya tak pernah buat pun sebenarnya. Saya kalau Afzal perasan, saya banyak dekat belakang-belakang je, saya tak suka. Sama dia. Saya tak suka ke depan, tapi disebabkan PKP ni, bila saya duduk dia selepas hari kelima. Lepas hari kelima PKP, saya rasa macam saya terkepung tau. Memang kita ada communicate melalui WhatsApp, kita ada video meeting dan sebagainya. Tapi saya rasa macam saya tak ada satu interaction. Macam my interaction tu breakdown because of I tak boleh discuss the topic yang saya nak discuss. Okay Afzan, kita ada lagi beberapa saat je. So mungkin you boleh conclude sikit, nanti habis, nanti dia tutup. So kita banyak, saya minta maaf lah kalau ada mungkin sikit salah ke apa sebagainya, mungkin boleh tegur dalam mungkin access yang akan datang. So kalau boleh, jangan terlalu bosan, jadi diri sendiri, move on, cuba fikir, bersedia untuk apa saja kalau benda yang terjadi, kalau boleh kreatif. Itu sajalah. Okay. Banyak benda dapat sebenarnya. Afzal, nanti mungkin kita boleh live lagi sekali siang pula ke, atau buat aktiviti ke, atau buat aktiviti dengan anak ke, ataupun boleh live dekat masa dekat sekolah ke nanti kan. InsyaAllah ada masalah insyaAllah. Kita buat demo dan sebagainya kan, kita menyanyi sebagainya. So thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Dia dah beberapa saat je. Okay, jumpa lagi. Okay, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih sebab borak dekat dengan kita orang. Okay, thank you. Okay. Bye. Assalamualaikum.